لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. InsyaAllah kita akan menyambung balik pengajian kitab Penawar Bagi Hati di dalam ilmu tasawuf. Pengajian kita pada pengajian yang lalu, kita masuk kepada fasal yang ketiga berkenaan dengan lidah. Kita telah membicarakan berhubung dengan tujuan Allah menjadikan lidah. Kita juga telah masuk sebahagian daripada perbincangan hendaklah dipelihara lidah daripada yang dilarang. Yang pertama seperti berdusta, dan yang kedua pada hari ini kita akan masuk kepada seperti mengumpat. Berkata pengarang rahimahullah, yang kedua seperti mengumpat, iaitu engkau menyebut saudaramu dengan perkataan yang dibencinya. Jika didengarinya, maka ia haram dengan ijma' ulama. Bahkan kebanyakan mereka mengatakan bahawa mengumpat adalah dosa besar kerana ada beberapa janji seksa yang bersangatan padanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seringkali kita menegaskan bahawa Nabi SAW adalah pembimbing akhlak yang terbaik kepada umatnya. Sebab itu Nabi SAW memberikan gambaran misi kedatangan baginda ke atas muka bumi ini. Di antaranya kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maka Nabi SAW membicarakan agama yang sangat sempurna, yang mencakupi seluruh aspek. Kita bimbang tuan-tuan sekalian, kebanyakan daripada kita faham Islam hanyalah daripada sudut pelaksanaan ibadah haji. Islam adalah kita menyembelih ibadah korban. Tetapi kita sentiasa menghiasi diri dengan umpat cela. Kita menghiasi diri dengan kata-kata yang tidak baik, dan kita seringkali berdusta. Sedangkan apa yang dibimbing oleh Nabi SAW bukan sahaja mengajak kita untuk melaksanakan ibadah haji, bukan sahaja mengajak kita untuk melaksanakan ibadah korban, tetapi termasuk untuk menyempurnakan dan menghayati akhlak dan perilaku yang baik. Sebagai suatu contoh kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik, ataupun lebih baik ia diamkan diri. Ini di antara contoh sebagai satu bukti bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat supaya mereka memiliki akhlak yang cukup tinggi. Dan di antara akhlak yang cukup tinggi, ia dikaitkan pula dengan iman. Orang yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan hari akhirat. Bererti tuan-tuan sekalian, kalaulah kita daripada kalangan orang yang beriman, tutur kata kita adalah tutur kata yang cermat. Kalaulah kita orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, kita lebih suka untuk mendiamkan diri daripada kita membicarakan perkara-perkara yang boleh mengguriskan perasaan orang lain. Ini adalah bentuk-bentuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Antaranya juga ketika Nabi membicarakan tentang lidah,
man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Muttafaqun alaih. Nabi SAW menyebut, barang sesiapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka aku menjamin untuknya syurga. Kenapa Nabi SAW tidak terus menyebut? Ketika baginda berucap, terus menyatakan antara dua rahang itu adalah lidah. Barang sesiapa yang boleh menjamin untukku, dia boleh jaga lidah. Barang sesiapa yang boleh jamin untukku, dia boleh menjaga kemaluannya, aku jamin dia mendapat syurga. Kenapa Nabi Muhammad SAW membuat suatu perbandingan antara dua rahangnya, antara dua kakinya, supaya masing-masing daripada kalangan pendengar memberi perhatian apa yang bakal disebut oleh Nabi SAW. Kita balik pada perbincangan kita. Kata pengarang, antara contoh yang dilarang, yang perlu untuk kita pelihara lidah kita adalah seperti mengumpat. Apakah yang dikatakan mengumpat? Yang dikatakan mengumpat itu, engkau menyebut saudaramu dengan perkataan yang dibencinya jika didengarinya, maka ia haram dengan ijma' ulama'. Bahkan kebanyakan mereka menyatakan bahawa mengumpat adalah dosa besar. Perkara yang pertama, pengarang mendefinisikan mengumpat. Mengumpat ini kita sebut sesuatu yang tidak suka didengari oleh orang yang dimaksudkan. Sama ada pada rupa paras ataupun fizikalnya. Dia orang pendek, dia tak suka disebut sebagai orang pendek, tapi kita sebut. Pada waktu tersebut kita dikira mengumpat celanya. Demikian juga perkara-perkara yang lain, sama ada sikapnya, sama ada perangainya, perkara tersebut tidak gemar dan tidak disukai oleh dirinya, maka kita bercakap antara sesama rakan, sambil kita teh tarik, sambil kita makan roti canai, kita membicarakan perihal individu tersebut. Maka inilah yang dikatakan mengumpat, yang merupakan sebuah larangan yang dibawa oleh agama kita. Malahan ijma' ulama' menyatakan mengumpat ini haram, dan mengumpat itu adalah satu perkara yang dikategorikan sebagai dosa besar. Antara larangan yang dikemukakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Ayat yang dibacakan ini adalah ayat yang cukup masyhur. Seruan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apa arahan yang datang selepas daripada itu? Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan daripada kamu sangkaan, kerana kebanyakan sangkaan itu adalah daripada bentuk dosa. Tuan-tuan sekalian, sangkaan buruk kepada orang lain itu di antara bentuk dosa yang perlu untuk kita jauhi. Perbincangan kita pada petang ini bukan untuk menuding orang lain. Tuan-tuan sekalian, bukan kita bicarakan perkara ini supaya tuan-tuan berfikir, siapakah orang yang suka untuk berburuk sangka? Rakan pejabat kita mana yang suka berburuk sangka? Bukan itu tujuannya. Tujuan kita membicarakan perkara ini adalah dengan tujuan supaya kita menilik diri kita sendiri. Apakah kita memiliki sikap suka berburuk sangka kepada orang lain? Kalaulah kita orang yang beriman, maka kita perlu menyambut arahan daripada Allah. Ijtanibu, hendaklah kamu jauhkan
daripada buruk sangka, kerana ia sebahagian daripada dosa. Kalaulah kita orang yang beriman, wala tajassasu, janganlah kamu terlalu suka mengintip-ngintip apa yang dilakukan oleh orang lain. Dalam erti kata yang lain, tuan-tuan sekalian, kita suka untuk mengetahui rahsia-rahsia orang lain. Kita suka menyelidik, kita suka untuk buat siasatan, sedangkan itu bukan kerja kita. Melainkan kita melihat berlaku kemungkaran. Berlaku kemungkaran mesti dicegah, tetapi bukan bererti kita mesti mengintip-ngintip dan kita memerhatikan mana dia pergi lepas daripada ni. Kita telah buruk sangka pada dia, lalu kita buat siasatan, kita selidik. Dia pergi pada jam 9 pagi, mana tempat dia pergi, mana tempat dia bersembunyi. Tak perlu kita sampai ke tahap tersebut untuk menyelidik dan mengintip orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, demikian juga jangan kamu suka mengumpat setengah kamu yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala timbulkan persoalan. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah seseorang daripada kalangan kamu cukup gemar menikmati daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala terus menjawab, nescaya kamu tidak menyukainya. Ayat ini, tuan-tuan sekalian, dalam bentuk perbandingan. Soalan yang Allah datangkan dalam bentuk perbandingan. Apakah kamu suka dengan sebab kamu mengumpat itu, yang dibandingkan seperti kamu memakan daging saudara kamu sendiri yang telah mati? Pastinya kamu tidak suka. Kalau kamu tidak suka, wattaqullah, kamu mesti bertakwa kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menerima taubat, lagi maha penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, membawa mesej yang cukup besar apabila kita membicarakan ilmu tasawuf. Apabila kita masuk berkenaan dengan anggota tubuh badan kita, iaitu lidah, antara peranan yang berjaya dimainkan oleh lidah adalah dengan kita mengumpat dan juga kita mencela orang lain. Kesan daripadanya, Allah Subhanahu wa taala memberi suatu ugutan dan ancaman yang cukup jelas supaya kita menjauhi perbuatan yang tidak senonoh. Nabi SAW pernah memberikan amaran. Sabda Nabi SAW, iyyakum wal ghibah, fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaif? Qala innar rajula qad yazni wa yatub, fayatubu Allahu alayhi, wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Maksudnya, jauhkanlah dirimu daripada mengumpat, kerana perbuatan mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina. Ada orang bertanya kepada Nabi, bagaimana mengumpat itu lebih dahsyat daripada berzina? Ia bersabda, seorang terkadang ia berzina dan ia bertaubat, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Sedangkan yang mengumpat itu tiada diampuni baginya, hingga orang yang diumpatkannya itu mengampuninya. Nabi Muhammad SAW menyebut kepada kita dua perbandingan dosa. Kata Nabi, kalaulah nak dibandingkan ghibah, mengumpat dan juga berzina, mana lebih dahsyat antara keduanya? Perbandingan yang Nabi Muhammad buat ini bukan bererti galakkan untuk kita buat yang lebih ringan, tetapi dalam bentuk untuk memberi gambaran kepada kita dahsyatnya perbuatan mengumpat ini, sehingga Nabi menyatakan ia lebih dahsyat daripada berzina. Apa kaitan yang dibuat oleh Nabi? Perbandingannya zina. Seseorang itu berzina tapi dia bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Taubat yang nasuha, taubat yang dia tidak akan ulangi lagi apa yang telah dilakukannya. Lalu Allah Ta'ala menerima taubat tersebut. Sedangkan orang yang mengumpat, mencela, ia perlu untuk memohon kemaafan daripada orang yang dimaksudkan. Dan pada waktu tersebut, kalaulah orang tersebut memberikan keampunan, maka dia akan dapat kemaafan dan digugurkan dosanya. Berbeza dengan zina. Zina hubungannya dengan Allah. Dia bertaubat dengan Allah, Allah ampunkan. Tuan-tuan sekalian, sebab itu perkara ni berlegar dalam kalangan kita begitu hebat.
Kita berbicara tentang rakan yang lain sewenang-wenang, sehingga kita terlupa rupa-rupanya kawan kita dah retire, rupa-rupanya kawan kita dah pindah ke tempat yang lain, sehingga kita tidak bertemu lagi. Sedangkan suatu ketika dahulu kita pernah mengumpat dan mencelanya. Hadirin sekalian, sebab itu amaran yang diberi oleh Nabi ini dengan tujuan kita berhati-hati dan kita berawas ketika mana kita menggunakan lidah kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah dalam satu peristiwa dia telah mengambil batu-batu kerikil kemudian diletakkan pada lidahnya seperti mengulum. Pada waktu tersebut batu tersebut duduk di dalam lidah menyebabkan dia tak boleh nak bercakap. Orang kata, sebab apa kamu buat demikian wahai Abu Bakar As-Siddiq? Beliau menjawab, inilah kecelakaan yang ada pada lidah. Kerana ringannya dia bercakap menyebabkan aku boleh mengikut kesukaan hati aku sendiri. Aku nak bercakap apa terpulang pada aku. Nak mengumpat, nak mencela, nak berdusta, semua aku boleh buat. Tetapi aku nak mengajar supaya lidah aku ini tidak mudah untuk bertutur dan membicarakan tentang hal orang yang lain. Tuan-tuan sekalian, ini pendidikan yang dibuat oleh para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, nak memastikan supaya diri mereka tidak terjerumus di dalam membicarakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kemudian perkara yang ketiga, selain daripada bercakap dusta, selain daripada mengumpat, yang perlu kita jauhi menggunakan lidah ini adalah menyalahi janji, yang ia adalah salah satu daripada tanda orang-orang munafik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu tiga perkara. Apabila ia bercerita, ia berdusta. Apabila ia berjanji kebaikan, nescaya ia menyalahi janjinya. Apabila ia diberi kepercayaan, nescaya ia mengkhianati, yakni ia tiada menunaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Perkara yang ketiga, hadirin sekalian, kebanyakan daripada kalangan kita suka untuk menyanggahi apa yang kita janjikan. Kita janjikan sesuatu, kemudian kita bantah, kita lawan balik, dan kita tidak ikut apa yang kita janji. Dan itulah di antara tanda-tanda orang yang munafik yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tanda munafik ini disebut oleh Nabi, kita tidak mudah sewenang-wenangnya untuk kita meletakkan seseorang itu munafik. Tuan-tuan sekalian, pengajian kita pada hari ini juga ingin mengajak supaya kita merenung diri sendiri. Apakah munafik itu telah bersarang dalam diri kita? Sebagai suatu contoh dalam kisah Hanzalah. Hanzalah dalam satu peristiwa berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut majlis Nabi, majlis tazkirah, majlis mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sehinggalah beliau menangis apabila mendengar cerita berhubung dengan neraka. Kemudian rindu kepada syurga apabila Nabi bercerita tentang syurga. Memang tuan-tuan sekalian, para sahabat mereka pantang mendengar cerita neraka dan syurga. Sebab itu kita juga perlu mencontohi perkara ini. Para sahabat bila sebut saja syurga, mereka terus berdoa kepada Allah supaya dijadikan ahlinya. Kalaulah diceritakan tentang neraka, masing-masing terus berusaha untuk memastikan diri mereka tidak termasuk daripada kalangan ahli neraka. Maka bila Nabi ceritakan tentang syurga dan neraka, Hanzalah menyatakan, aku begitu rindu pada syurga, menangis takutkan kepada neraka. Tetapi setelah daripada aku balik, aku lupa segala apa yang dibawa oleh Nabi. Dalam keadaan aku gembira, bergelak ketawa dengan anak dan isteri. Sehinggalah pada waktu tersebut aku terkejut dengan sikap yang ada pada aku. Dan aku memberikan gambaran diri aku seperti seorang munafik. Sehingga dia menyatakan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Dirakamkan peristiwa ini di dalam hadis yang sahih. Dia menyatakan telah munafiklah Hanzalah, telah munafiklah Hanzalah. Keluar daripada rumah seperti orang yang tidak sedarkan diri. Sehingga bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Lalu Abu Bakar As-Siddiq terus bertanya, apa cerita kamu, wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah, telah munafiklah Hanzalah. Ia berada dalam majlis Nabi, menangis dan rindu pada syurga. Tetapi keluar daripada majlis Nabi, dia lalai dan dia tidak membuktikan apa yang telah dia buat ketika berada bersama dengan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, kalau demikian serupalah dengan aku pun macam tu juga, wahai Hanzalah. Mari kita mencari Nabi. Terus mencari kelibat Nabi SAW, lalu menghadap Nabi dan menceritakan peristiwa ini. Apa kata Nabi SAW? Nabi menyatakan, wahai Hanzalah, sa'atan fasa'atan, daripada satu masa ke satu masa. Satu masa kamu mengingati syurga, satu masa kamu mengingati neraka, satu masa kamu gerun dan takut kepada neraka. Tetapi ada ketikanya kamu perlu melunaskan tanggungjawab menggembirakan anak keluarga kamu. Kalaulah kamu boleh lakukan perkara ini, wahai Hanzalah, sepanjang masa kamu ingat neraka dan syurga, kamu takut pada Allah, kamu langsung tidak mampu untuk menghiburkan anak isteri, dan kamu hanya menumpukan untuk kamu menghadap akhirat, maka Hanzalah la safahatil malaikah, nescaya para malaikat akan bersalam dengan kamu, untuk menggambarkan betapa payah nak sampai peringkat tersebut. Manusia ni normal, walaupun mereka sahabat Nabi, ada masa mesti kita hiburkan anak keluarga, ada masa kita bergelak ketawa dengan rakan taulan. Tetapi yang paling penting, kita meningkatkan iman, kita menjaga beberapa tuntutan, umpamanya tidak mengumpat, umpamanya kita tidak menyalahi janji, umpamanya kita tidak berkata-kata dengan kata yang dusta. Tuan-tuan sekalian, yang keempat, berbantah-bantahan dan berkata-kata pada sesuatu yang tiada memberi faedah. Sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Setengah daripada keelokan Islam seseorang itu, ia meninggalkan apa yang tiada memberi manfaat kepadanya pada dunia atau akhirat. Tuan-tuan sekalian, lidah dia boleh untuk memainkan peranan melaksanakan proses berbantah-bantahan, lawan hujah. Mereka suka untuk berdebat, mereka suka untuk mengatakan sesuatu yang tidak mampu untuk memberi faedah. Sikap kita, tuan-tuan sekalian, dia mari, perangai ni dia mari. Semua orang datang, perangai yang sama. Dia suka berbantah, dia suka kata sesuatu yang tidak langsung memberi faedah. Bukan sahaja berkata-kata, termasuk melakukan sesuatu. Tuan-tuan sekalian, pesanan yang diberikan oleh Nabi ini untuk kita ambil perhatian. Kalaulah kita seringkali tutup majlis dengan bacaan wal asr, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepentingan masa. Lalu Nabi Muhammad didik lagi pentingnya masa. Min husni islamil mar'i, antara contoh kesempurnaan agama Islam, tarkuhu ma la yu'ni, tinggalkan benda yang tak perlu dan tidak ada faedah padanya. Tuan-tuan sekalian, apa contoh perkara yang tidak ada faedah? Kita bercakap berkenaan dengan hal orang lain, tidak ada faedah, tinggalkan majlis tersebut. Kita berada dekat dengan pantry, kita duduk minum air, pada waktu tersebut kita berkata-kata dengan perkara yang tidak ada faedah, tarkuhu ma la yu'ni, tinggalkan majlis tersebut, kerana ia tidak memberi faedah kepada kita, tidak meningkatkan iman, tetapi kita hanya mengetahui aib orang dengan cara yang lebih banyak. Tuan-tuan sekalian, sikap dan perangai kebanyakan manusia, dia suka tahu aib orang lain. Bila dapat saja aib orang lain, cukup gembira, seolah-olahnya dia memiliki harta emas dan perak, kegembiraan. Sedangkan mengetahui aib orang lain adalah suatu perkara yang tidak perlu untuk diri kita. Yang sepatutnya untuk kita buat, mengelakkan diri kita daripada membicarakan aib, membicarakan hal-hal orang yang lain. Demikian juga perbuatan. Dalam masalah perbuatan, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu contoh. Kita masih berada dalam bulan Zulhijjah, tuan-tuan sekalian. Bulan Zulhijjah adalah bulan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan pelbagai ibadah, antaranya ibadah kurban.
Kita buat ejaan dengan KOR, korban. Korban ni macam sembelih lembu lah kita kata. Tetapi asal dia adalah kurban. Kurban maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang. Bila kita melaksanakan ibadah korban, pastinya kita akan mengimbas balik betapa Nabi Ibrahim AS tidak membantah walaupun sedikit terhadap arahan daripada Allah menyembelih anak kandungnya sendiri. Saya yakin khutbah-khutbah Aidil Adha, kemudian perbicaraan sepanjang Zulhijjah tentang korban Nabi Ibrahim AS yang disebut di dalam kitab-kitab tafsir, menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor unta, sehingga para malaikat kagum dan takjub melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Lalu Nabi Ibrahim pernah menyebut, kalaulah aku dikurniakan seorang anak, pasti aku akan menyembelih anak tersebut kalau diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah perintah sembelih anak, pasti aku buat. Bukan sahaja binatang seperti ini, termasuk anak kandungku sendiri. Perkara tersebut diucap oleh Nabi Ibrahim. Allah ingin menguji apakah Nabi Ibrahim akan berbantahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Nabi Ibrahim tidak berbantah dengan Allah. Dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim AS menerima sepenuhnya. Falamma balagha ma'ahu sa' qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala apabila umurnya telah sampai ke tahap yang sepatutnya. Lalu pada waktu tersebut berkatalah Nabi Ibrahim, wahai anak kesayanganku, aku telah melihat arahan di dalam mimpi supaya menyembelih kamu. Kemukakan pandangan kamu. Maka jawab Nabi Ismail AS, laksanakan wahai ayah apa yang diperintah. Nescaya kamu akan mendapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, lazimnya cerita ni dibawa kepada kita. Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak kandung sendiri. Tapi yang paling penting untuk kita hayati, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang patuh pada Allah, tidak protes dan tidak bantah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika mana Nabi Ibrahim AS diperintahkan membina Baitillahil Haram. Tuan lihat dalam peristiwa pembinaan kota Kaabah. Bila membina Kaabah, satu bangunan segi empat. Apa tujuan? Sedangkan tidak ada manusia berada di bumi Makkah Al-Mukarramah. Tapi Nabi Ibrahim patuh. Dia terus membina apa yang diperintah oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna." Dan ingatlah ketika mana diasaskan tapak binaan Baitillahil Haram. Bila dibuat Baitillahil Haram, Nabi Ismail yang memikul bata-bata yang disusun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mengikat sehingga ketinggian seperti yang kita saksikan. Nabi Ibrahim buat semua perkara ini tanpa berbantah dengan Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu kata Allah, kedua-duanya bermunajat. Rabbana taqabbal minna